Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Ini ayat yang kita akan bahaskan hari ini ya. Dengar saya baca daripada awal sampai habis. Tuan-tuan dan puan-puan simak ya. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Ya, saya rasa ramai di kalangan tuan-tuan yang tahu dah makna ayat ni kan. Okey, kita terjemah dulu. Kita ambil rangkap ayat pertama dan ayat kedua dulu tuan-tuan . Kebetulan ayat pertama satu rangkap, ayat kedua satu rangkap Baik, wal asri innal insana lafi khusrin Wal asri maknanya wa dan wa ni maknanya demi, al asri maknanya masa Demi masa. Innal insana, inna sesungguhnya, al insana maknanya manusia, la benar-benar atau sungguh, fi dalam khusrin maknanya kerugian innal insana lafi khusrin, demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang telah beriman, wa amilus solihat, dan beramal dengan amalan yang soleh, wa tawasaw, dan menasihati ataupun berpesan-pesan bil haq, dengan kebenaran, wa tawasaw bis sabri, dan menasihati ataupun berpesan-pesan dengan sabar Maknanya wa tawasaw bil haqqi, berpesan-pesan orang-orang yang tidak rugi hanyalah orang-orang yang pertama dia beriman, yang kedua dia beramal soleh, tapi bukan untuk diri dia saja tuan-tuan. Yang ini memang untuk diri dia, beriman untuk diri sendiri, wa amilus solihat, yang ini pun untuk diri sendiri, tapi kalau amalan soleh tu yang melibatkan orang lain, maknanya ni yang selepas ni lah, wa tawasaw bil haqq, ini pun kira amalan yang soleh juga, wa tawasaw bil haqqi, dan berpesan-pesan kepada kebenaran, wa tawasaw bis sabri, dan berpesan-pesan dengan dalam keadaan yang bersabar. Jangan cepat-cepat nak suruh orang ikut macam mana yang kita nak tuan-tuan sebab kita kena tengok dulu keadaan dia macam mana ataupun wakil dia macam mana. Boleh minta orang berubah tapi bukan secara immediate, tapi ada proses dan peringkat dia tuan-tuan Kalau orang dah beramal dengan satu amalan yang jahat tu dah terlalu lama, tiba-tiba tuan-tuan suruh dia berhenti immediate, sabar dulu. Allah kata kena bil hikmah, dengan hikmah. Baik, kita tengok secara teknikal dia tuan-tuan wal asri. Kalimat nanti saya besarkan, mudahkan tuan-tuan sikit sebentar Okey, wal asri. Wa maknanya demi, al asri maknanya masa Wa ni ialah kalimat haraf. Haraf apa tadi kita kata tuan-tuan? Yang ni ialah haraf sumpah. Haraf sumpah ataupun dalam istilah bahasa Arab dipanggil harful qasam. Kalau tuan-tuan tengok dalam tuan-tuan punya diagram ni, pergi dekat haraf diagram kedua kan. Okey, pelajaran peringkat kedua, sendi haraf. Okey. Waw sumpah ni tuan-tuan, dia ada dekat kelompok haraf jar. Kalau tuan-tuan tengok dekat sini, nampak ni? Nampak? Huruf sumpah ataupun haraf-haraf sumpah. Salah satu daripadanya waw. Wa ni dan, wallahi, tallahi, billahi. Ini tiga-tiga ni haraf sumpah. Tiga-tiga maknanya demi tuan-tuan Tapi kadang-kadang Allah pakai waw, kadang-kadang Allah pakai ta, kadang-kadang Allah pakai ba. Tiga-tiga ni sama kategori, dia merupakan haraf sumpah. Tapi kalau waw dan, dia bukan dekat nombor dua. Dia dekat nombor satu kat sini, nampak? Waw ni waw makna dan, dia ialah haraf penyambung cerita. Sebaliknya kalau haraf sumpah dia merupakan haraf jar. Jadi haraf jar ni kerjanya apa? Kerjanya membariskan kalimat isim yang selepas dia. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok kalimat isim selepas daripada waw sumpah, tuan-tuan jumpa al-asri, bukan al-asru ataupun al-asra. Nampak? Al-asri Okey, kita pergi kepada kalimat al-asri kalimat yang kedua ni Okey, al-asri maknanya masa demi masa. So ini ialah kalimat isim ke fi'il ke haraf tuan-tuan? Inilah kalimat isim, ada alif lam di pangkal kalimat. Betul ke tidak? Baik, ini isim yang ada gelaran dan fungsi ataupun isim biasa tuan-tuan? Cuba jawab. Ini ialah isim biasa dia bukan isim tanya. Kalau isim yang ada gelaran dan fungsi, ingat tak? Isim ganti nama diri lah, isim mewakili lah, isim tunjuk lah, isim tanya lah kan. Ini bukan. Ini ialah isim biasa. Jadi kalau isim yang ada gelaran dan fungsi macam tadi saya sebut tadi, isim ganti nama dan sebagainya, dia mabni kan, tak boleh ubah baris hujung. Tapi kalau isim biasa dia boleh berubah baris hujung dia. Cuba tengok ni So hujung dia al-asru ke al-asra ke al-asri? Ini al-asri kan. Jadi kalau al-asri dia sedang berpangkat marfu' ke mansub ke majrur? Cuba tuan-tuan jawab.
Dia kalau al-asru, dia sedang berpangkat marfu'. Kalau al-asra, dia sedang berpangkat mansub. Tapi kalau al-asri, dia sedang berpangkat majrur. Tanda dia sedang berpangkat majrur mana? Tu baris kasrah tu. Baris kasrah ialah tanda yang menunjukkan dia sedang berpangkat majrur. Baik, kita pergi kepada rangkap ataupun ayat berikutnya tuan-tuan. Innal insana lafi khusrin. Innal insana lafi khusrin. Baik, sesungguhnya manusia itu, ni bukan manusia-manusia tuan-tuan tahu. Kalau manusia-manusia, tulisan Arab dia ataupun perkataan dalam bahasa Arab dia selalunya digunakan an-nas. Ingat tak? Nas. Kalau tuan-tuan jumpa kalimat an-nas, mesti terjemahannya manusia-manusia. Tapi kalau insan, ni manusia saja. Dia kalimat singular ataupun mufrad. La benar-benar fi di dalam khusrin. Khusrin maknanya kerugian. Innal insana la fi khusrin. Baik, inna maknanya sesungguhnya. Betul ke tidak? So ini isim ke fa'il ke haraf tuan-tuan? Sesungguhnya. Ini ialah kalimat haraf. Baik, sesungguhnya haraf apa? Siapa ingat? Haraf apa sesungguhnya tuan-tuan? Cuba tengok dekat sini. Haraf sesungguhnya dia ialah haraf penegasan. Nampak tak? Haraf penegasan. Kan innal insana lafi khusr. Tuan-tuan jumpa inna kan? Okey, gelaran dia ialah haraf penegasan. Kalau dalam istilah nahwu bahasa Arab dipanggil sebagai haraf taukid. Taukid. Kalau eja Melayu TAU taukid kid. Taukid. Kalau Arab dia macam mana? Nantilah saya jelaskan macam mana eja Arab dia. Tapi taukid dalam bahasa Arab taukid. Taukid mana apa tuan-tuan? Penegasan. Cuba tuan-tuan sebut taukid. TAUKID. TAU kid. Taukid. Ujung dia dal. Dal. Kalau dalam rumi eja rumi D lah. Taukid. Sebut tuan-tuan. Taukid. Taukid maknanya penegasan. Haraf taukid. Jadi inna dia merupakan haraf taukid. Sebut taukid tuan-tuan. Taukid. Taukid maknanya penegasan. So inna ialah merupakan haraf penegasan. Nanti saya balik ke ayat kita. Okey. Inna dia merupakan haraf taukid ataupun haraf penegasan. Haraf taukid ataupun haraf penegasan. So kalau gelaran dia sebagai haraf taukid, fungsi dia apa? Fungsi dia taukid lah. Apa makna taukid? Penegasan lah. Kalau dia merupakan haraf penegasan, fungsi dia apa tuan-tuan? Menegaskan lah. Taukid lah. Tu fungsi dia dengan nama gelaran dia mesti synchronize. Baik, seterusnya al-insana. Al-insana maknanya manusia. Ini isim ke fa'il ke haraf? Yang ni tak payah tengok lah tuan-tuan. Ada alif lam di pangkal. Confirm tuan-tuan tahu dia merupakan kalimat isim. Baik. Al-insana ni isim yang ada gelaran dan fungsi ke isim biasa? Isim yang ada gelaran dan fungsi, isim dhamir ke, isim mewakili ke, isim tunjuk ke, isim tanya ke, isim syarat ke, isim ruang ke? Ini ialah isim biasa. Dia bukan isim syarat, Ustaz. Ni isim biasa. Orang, manusia. Dia bukan orang-orang yang. Dia bukan mereka. Dia bukan itulah. Dia bukan siapakah, bilakah, berapakah, manakah. Bukan. Ni insan. Ni ialah isim biasa. Dia sama kategori macam kalimat batu, masjid, pokok, buku. Insan. Ni ialah kalimat isim biasa. Jadi kalau isim biasa, tuan-tuan kena tengok pangkat. Betul ke tidak? Kena tengok pangkat. Okey tuan-tuan. Saya nak tanya. Dia ni sedang berpangkat apa tuan-tuan? Ni tengok ni. Dia sedang berpangkat apa ditentukan oleh baris hujung dia. Okey, tuan-tuan bagi tahu dengan saya, kalimat al-insana ini dia sedang berpangkat apa dalam konteks rangkap ini? Dia sedang berpangkat apa? Dia sedang berpangkat marfu' ke? Dia sedang berpangkat mansub ke? Dia sedang berpangkat majrur. Ustaz, mana saya nak tengok? Tuan-tuan pergilah balik dekat diagram tuan-tuan. Diagram ni tuan-tuan kena jadikan dia sahabat tuan-tuan. Ini kalau isim yang ada gelaran dan fungsi, ada 6 kan? Yang ni kalau isim biasa. Jadi isim biasa kat sini indication dia. Cuba tengok dekat isim biasa ni, ini peringkat kedua punya pelajaran diagram peringkat kedua Ini diagram peringkat yang kedua nombor 2 nampak ni. Okey, tuan-tuan pergilah dekat isim biasa apa indication dia Okey, cuba tuan-tuan tengok kalimah al-insana ini, tolong jawab dengan betul tuan-tuan, jangan main bedal saja. Dan jangan main cepat-cepat nak jawab. Tuan-tuan tengok elok-elok. Al-insana ni di isim biasa dia sedang berpangkat apa? Dia sedang berpangkat marfu' ke, mansub ke, majrur. Tolong tuan-tuan Okey, la fi khusrin. La benar-benar ataupun sungguh. Ini ialah kalimat haraf. Haraf apa tuan-tuan? Sungguh, pasti. Cuba tuan-tuan balik dekat tuan-tuan punya diagram tadi. Balik dekat diagram tuan-tuan. Pergi dekat haraf penegasan tadi. Nampak? Kat sini nampak ni. Dia tadi tuan-tuan jumpa inna kan? Qad pun haraf penegasan. Dua-dua maknanya sesungguhnya. Dan la atau li. Kadang-kadang la, kadang-kadang li. Ini adalah
haraf penegasan juga, haraf taukid. Sebut tuan-tuan, taukid, sungguh pasti. Itu semua perkataan-perkataan yang selalu kita gunakan dalam terjemah. Benar-benar, ni kita pakai benar-benar. So ini bukan untuk atau bagi tau. Kalau la yang maknanya untuk atau bagi, barulah merupakan haraf jar. Betul ke tidak? Haraf jar, nombor 2 kan, haraf jar kalau dalam kelompok haraf yang dekat dalam diagram kedua tu. So ini ialah haraf taukid. Sebut tuan-tuan, taukid, T-A-U-K-I-D, taukid. Sebut tuan-tuan, taukid. Nanti lama-lama kita akan pakai taukid terus, dah tak pakai haraf penegasan dah. Itu dalam proses kita nak convert ke bahasa Arab. Okay, haraf penegasan kita sebut sebagai haraf taukid. Baik, fungsi haraf taukid apa? Fungsi haraf penegasan apa? Menegaskan lah. Sebab tu maknanya dia benar-benar, sungguh. Tu maksud dia. Okey, fi maknanya dalam. Ini ialah kalimat haraf, dia haraf jar. Apa kerja haraf jar? Haraf ni sebenarnya ialah sendi. Haraf jar ialah sendi, tuan-tuan. Ini ialah kalimat sendi. Fungsi dia apa? Menjadi sendi lah dalam rangkap ni. Okey. Dia ni termasuk dalam kelompok haraf jar. Haraf jar. Kerja haraf jar apa? Kerja haraf jar membaris bawahkan kalimat isim yang selepas dia. Memberi pangkat majrur kepada isim yang selepas dia. Okey tuan-tuan. Khusrin. Khusrin maknanya kerugian. Ini kalimat isim ke fi'il ke haraf? Cuba jawab tuan-tuan. Isim ke fi'il ke haraf? Dah lah barisnya baris bawah. Tanwin pula tu ada 2 tanda yang menunjukkan kalimat ini ialah kalimat isim. Yang pertama dia baris bawah, yang kedua dalam baris bawah tanwin pula tu. Betul ke tidak? Baik, inilah isim yang ada gelaran dan fungsi ke isim biasa tuan-tuan? Kalau isim yang ada gelaran dan fungsi ni, adakah isim ganti nama diri ke? Isim mewakili ke? Isim tunjuk ke? Isim tanya ke? Bukan. Ini isim biasa. Kalau isim ganti nama diri, dia, aku, engkau, mereka kan. Kalau isim mewakili, allazi, allazina kan. Orang-orang yang ataupun ma maknanya apa yang. Itu isim mewakili, mausul. Tapi kalau isim tunjuk pula apa? Itulah, inilah. Itu isim tunjuk ataupun isim isyarah. Kalau isim tanya, siapakah, bilakah, berapakah, manakah. Ni khusrin tuan-tuan, khusrin. Khusrin maknanya kerugian, betul ke tidak? Ini isim yang ada gelaran dan fungsi ke isim biasa tuan-tuan. Inilah isim biasa, betul ke tidak? Jadi kalau dalam pembelajaran kita peringkat yang kedua, kalau di isim biasa, saya nak tanya, dia sedang berpangkat apa? Dia sedang berpangkat marfu' ke, khusrun ke? Dia sedang berpangkat mansub ke, khusran ke, baris atas? Atau dia sedang khusrin, berpangkat majrur? Jawapannya tuan-tuan, dia sedang berpangkat majrur. Betul ke tidak? Dia sedang berpangkat majrur. Mana tanda dia sedang berpangkat majrur? Ni kasrah. Kasrah. Tak kira baris 2 ke baris 1, asalkan dia kasrah, itu ialah tanda menunjukkan dia adalah kalimat, dia merupakan kalimat yang sedang berpangkat majrur. Itu maksud dia. Okey tuan-tuan, tolong jawab. Saya nak ambil illal ladzina amanu, kita ambil illa saja tuan-tuan. Illa. Tengok illa. Illa saja. Kita tak bahas ayat ni. Nak ambil illa ni ialah haraf pengecualian. Kalau tuan-tuan tengok dalam tuan-tuan punya diagram tu nombor 8 haraf pengecualian. Kalau haraf pengecualian, fungsi dia apa tuan-tuan? Jawab. Apa fungsi haraf pengecualian? Mengecualikan lah. Allah kata semua manusia atau sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Kecuali, ada kecuali lah, pengecualian lah. Siapa yang tak rugi? Itulah dia orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan seterusnya dalam ayat berikutnya. Saya cuma nak ambil ilah ini saja. Sebab nak raikan pelajaran haraf kita hari itu. So dia ialah haraf pengecualian. Okey tuan-tuan, tolong jawab dekat saya. Al-insana ni ialah kalimat isim. Dia isim biasa. Saya nak tanya apa pangkat dia? Dia sedang berpangkat marfu' ke, mansub ke ataupun majrur? Tolong jawab dan hantar ke 010-817-3131. Saya tunggu jawapan tuan-tuan. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.